Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Jadi untuk PDPR kita pada hari ini adalah kita akan mempelajari ataupun mengenal dengan lebih dekat apa yang dimaksudkan dengan taksiran cukai. Okey, jadi taksiran cukai ini jadi maksud taksiran cukai ini adalah untuk individu yang telah berkahwin, taksiran cukai pendapatan boleh dibuat mengikut salah satu cara di bawah. Jadi untuk individu yang telah berkahwin, jadi taksiran cukai pendapatan kita boleh buat mengikut salah satu cara di bawah ini. Okey, yang pertama kita ada taksiran bersama. Jadi taksiran bersama ini maksud dia adalah pendapatan suami dan isteri dijumlahkan untuk ditaksir bersama. Kemudian taksiran yang kedua adalah taksiran berasingan. Okay, jadi taksiran berasingan ini suami dan isteri masing-masing membuat taksiran sendiri. Jadi taksiran tersebut adalah dikira secara berasingan. Kalau taksiran bersama tadi pengiraannya dilakukan secara bersama. Kalau taksiran berasingan, pengiraan cukai dia adalah dilakukan secara berasingan. Okey, secara amnya bagi suami dan isteri yang masing-masing mempunyai pendapatan, cara taksiran bersama. Di sini cara taksiran bersama akan menyebabkan jumlah pelepasan berkurang. Hal ini dikatakan demikian kerana sebahagian daripada pelepasan mempunyai had tuntutan tanpa mengambil kira sama ada taksiran bersama atau berasingan. Jadi kita tengok contoh untuk hari ini yang berkaitan dengan subtopik taksiran ni. Jadi contoh soalan dia. Encik Johari dan isterinya masing-masing memperoleh gaji tahunan sebanyak RM62,000 dan RM56,000 Malaysia. Okey, jadi Encik Johari pendapatan dia ataupun gaji tahunan dia adalah sebanyak RM62,000. Manakala isterinya pula mendapat gaji tahunan sebanyak RM56,000 bagi tahun 2020. Jadi jadual berikut menunjukkan perkara pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Johari dan isterinya. Jadi pelepasan ini seperti yang kita belajar pada PDPR yang lepas, sama saja, cuma cara pengaplikasiannya sedikit berbeza, tetapi cara pengiraan dia adalah sama. Okey, jadi jadual di sini untuk individu untuk pelepasan individu bagi Encik Johari adalah sebanyak RM9,000. Isterinya pun sama juga sebanyak RM9,000. Kemudian insurans hayat dan KWSP di mana had untuk seorang adalah sebanyak RM7,000 bagi Encik Johari. 7,300, tetapi kita akan ambil nilai 7,000 sahaja kerana hadnya hanyalah 7,000. Jadi kita ambil 7,000 saja. Untuk isterinya pula adalah sebanyak 5,800. Kemudian tabung SSPN di mana hadnya adalah sebanyak 8,000. Jadi Encik Johari jumlah tabung SSPN-nya adalah sebanyak 5,000, manakala isterinya pula adalah sebanyak
6,000. Kemudian insurans perubatan. Insurans perubatan di sini adalah hadnya di sini adalah sebanyak 3,000. Jadi Encik Johari ni kita akan kira sebanyak 3,000 sahaja. 150 tu kita buang kerana hadnya hanyalah 3,000. Kemudian isterinya adalah sebanyak 2,600. Okay, jadi di sini soalan ini menghendaki kamu untuk hitung cukai pendapatan bagi Encik Johari dan isterinya dengan menggunakan cara A. Taksiran bersama dan B. Taksiran berasingan. Jadi hari ini kita akan tengok bagaimana pengiraan taksiran bersama dan bagaimana pula pengiraan untuk taksiran berasingan. Okay, penyelesaian dia kita tengok untuk taksiran bersama terlebih dahulu. Okay, jadi untuk taksiran bersama ini kita akan guna pelepasan ini iaitu untuk individu adalah sebanyak 9,000, kemudian untuk insurans hayat adalah sebanyak 7,000, tabung SSPN sebanyak 8,000 dan insurans perubatan adalah sebanyak 3,000. Jadi had tuntutan pelepasan tetap dikira seperti tuntutan bagi seorang walaupun taksiran dibuat secara bersama untuk dua orang. Jadi kalau suami isteri apabila dia menggunakan taksiran bersama, pelepasan tersebut akan dikira sebagai seorang sahaja. Even though taksiran tersebut melibatkan dua orang, tetapi dia akan menggunakan taksiran yang seperti tuntutan bagi seorang sahaja. Jadi dari benda yang pertama yang harus kita buat kat sini adalah kita perlu cari jumlah pendapatan bagi Encik Johari dan isterinya. Jadi Encik Johari tadi jumlah pendapatannya adalah sebanyak 62,000. Kemudian isterinya adalah sebanyak 56,000. Jadi kita totalkan, kita tambah jadi jumlah pendapatan bagi Encik Johari dan isterinya bagi tahun 2020 adalah sebanyak 118,000. Kemudian barulah kita akan kira pendapatan bercukai. Okay, jadi pendapatan bercukainya tadi kita ambil jumlah pendapatan, kemudian kita tolakkan dengan semua pelepasan yang ada. Iaitu jumlah pendapatannya adalah sebanyak 118,000. Kita tolak dengan pelepasan individu tadi sebanyak 9,000. Kemudian kita tolak dengan pelepasan insurans hayat dan KWSP sebanyak 7,000. Kemudian kita tolak dengan pelepasan tabung SSPN sebanyak 8,000 dan pelepasan untuk insurans perubatan sebanyak 3,000. Jadi kita akan mendapat sebanyak 91,000. Okey, jadi selepas kita telah mendapat pendapatan bercukai, jadi selepas itu step yang seterusnya kita akan rujuk. Kita akan rujuk semula jadual ini. Kita akan rujuk semula jadual ini. Kita tengok angka 91,000 itu jatuh dekat bahagian mana. Jadi 91,000 itu dia jatuh dekat bahagian ini. Jadi dia jatuh dekat bahagian ini. Okay, jadi cukai bagi 70,000 pertama. Kita ambil 70,000 pertama adalah sebanyak RM4,600. Kemudian barulah kita akan kira cukai atas baki berikutnya. Cara pengiraannya adalah kita tolakkan pendapatan bercukai dengan 70,000 pertama, kemudian kita darabkan dengan kadar dalam peratus. Kadar dalam peratus di sini adalah sebanyak 21%. Jadi apabila kita dah buat operasi ini, kita akan mendapat
cukai atas baki berikutnya sebanyak RM4,410. Kemudian kita just totalkan cukai bagi RM70,000 pertama, kita tambah dengan cukai atas baki berikutnya. Jadi kita akan mendapat cukai pendapatan untuk Encik Johari dan isterinya dengan menggunakan taksiran bersama sebanyak RM9,010. Jadi ini jawapan dia untuk taksiran bersama. Okey, bagaimana pula untuk taksiran berasingan? Ini cara pengiraan untuk taksiran berasingan. Okey, untuk taksiran berasingan ini saya buat dalam bentuk jadual supaya lagi kamu boleh buat dalam bentuk jadual macam ini juga ikut bagaimana menyenangkan kamu. Kalau kamu nak buat dalam bentuk lain pun boleh. Kalau bentuk jadual pun boleh juga. Okay, jadi Encik Johari tadi jumlah pendapatan dia adalah sebanyak RM62,000. Kemudian isterinya adalah sebanyak RM56,000. Kemudian pelepasan individu untuk mereka berdua kita akan tolak RM9,000. Dua-dua dapat RM9,000. Kemudian insurans hayat dan KWSP untuk Encik Johari kita tolak RM7,000. Untuk isterinya kita tolak RM5,800. Ini pengiraan dia sama saja. Kita tolak semua pelepasan ini. Jadi kita akan mendapat pendapatan bercukai untuk Encik Johari adalah sebanyak RM38,000. Manakala untuk isterinya pula adalah sebanyak RM32,600. Jadi kita dah dapat ini tadi. Kita dah dapat pendapatan bercukai ini tadi melalui pengiraan, iaitu kita tolakkan jumlah pendapatan ini. Jumlah pendapatan ini kita tolakkan dengan pelepasan ini. Yang pertama kita tolak dengan pelepasan individu. Kemudian kita tolak dengan pelepasan insurans hayat dan KWSP. Kita tolak dengan pelepasan tabung SSPN dan pelepasan insurans perubatan. Dan kita akan dapat pendapatan cukai dua benda ni, dua pendapatan bercukai. Jadi ini untuk Encik Johari dan ini untuk isterinya. Okey, melalui pendapatan bercukai ini kita akan rujuk jadual yang diberi ini. Okey, jadi untuk Encik Johari kita akan pendapatan bercukainya adalah sebanyak RM38,000. Jadi kalau RM38,000 dia jatuh dekat bahagian ini. Ini untuk Encik Johari. Manakala untuk isterinya pula adalah sebanyak RM32,600. Jadi jatuh dekat bahagian ini. Ini untuk isteri Encik Johari. Okey. Jadi cukai dasarnya untuk Encik Johari tadi disebabkan dia jatuh dekat angka RM38,000. Jadi cukai dasar untuk Encik Johari adalah sebanyak RM600. Manakala isterinya adalah sebanyak RM150. Kita dapat nilai ni berdasarkan kita rujuk dekat jadual ini. Kemudian cukai atas baki dia pula sama juga cara pengiraannya, iaitu pendapatan bercukai bagi Encik Johari ini kita tolakkan pendapatan bercukainya iaitu sebanyak RM38,000, kita tolakkan dengan RM35,000 pertama ini dan kita darab dengan kadar. Kalau di sini kadar dia adalah 8%. Jadi kita darab dengan 8% lah. Jadi jawapannya kita akan mendapat sebanyak 240. Untuk isterinya pula pendapatan bercukainya tadi iaitu RM32,000 dan RM600 kita tolakkan dengan RM20,000 pertama dan kemudian kita darab dengan kadar cukai. Kadar cukainya di sini adalah sebanyak 3% dan kita akan dapat jumlah sebanyak RM378. Dan jangan lupa untuk sekalikan juga rebat
Okay, jadi rebat ini akan diberikan kepada sesiapa individu di mana pendapatan bercukainya tidak melebihi daripada 35%, di mana mereka akan mendapat rebat sebanyak RM400 untuk bahagian rebat cukai ini, di mana pendapatan bercukai adalah kurang daripada 35,000. Jadi dia akan mendapat rebat sebanyak 400. Kalau Encik Johari pendapatan dia adalah melebihi 35,000, jadi dia tidak mendapat sebarang rebat. Manakala isterinya pula pendapatannya adalah sebanyak RM32,000 dan RM600. Jadi dia akan mendapat rebat sebanyak RM400. Okay, kemudian kita akan kira cukai pendapatannya, sama juga cara pengiraannya, iaitu kita akan tambah cukai dasar dengan cukai atas baki, iaitu Encik Johari akan mendapat sebanyak RM840. Manakala isterinya pula kita tambah cukai dasar 150, kita tambah dengan cukai atas baki sebanyak RM378, kemudian kita tolak dengan rebat tadi RM400 dan isteri Encik Johari mendapat cukai pendapatan sebanyak RM128. Kemudian kita akan totalkan cukai pendapatan tersebut, iaitu RM840 tambah RM128, kita akan mendapat sebanyak RM968. Okey, ini jawapannya. Okey, jadi saya harap kamu faham sebab pengiraan dia sama sahaja macam PDPR kita yang lepas, cuma dia ada sedikit pengaplikasian dia adalah sedikit berlainan dan soalan yang ditanya pun sedikit berlainan daripada soalan yang PDPR yang lepas. Jadi saya harap kamu faham dan setakat itu saja PDPR kita, dan untuk latihan pada hari ini saya akan kongsikan di dalam grup WhatsApp. Jadi tolong siapkan latihan tersebut dan selepas siap hantar kepada saya. Okey, itu saja.